Salam dan hai kepada semua pencatur. Okey, hari ini kita nak tengok satu game yang dimainkan oleh seorang budak berumur 8 tahun yang telah menang menentang Grandmaster GM. Bukan seorang, bukan dua orang, tapi 5 orang dia bantai di kejohanan dunia pada tahun lepas. Okey, kat sini kita ada putih yang dimainkan oleh GM Jahongir Vakidov daripada Uzbekistan menentang hitam yang dimainkan oleh Roman Shokhziev yang berumur 8 tahun. Jom kita tengok kat sini. Putih mulakan dengan pawn ke C4. Kita ada English opening. Dibalas dengan pawn ke C6. Seterusnya pawn ke D4 dan kita ada pawn ke D5. Ini adalah Slav defense. Seterusnya pawn makan D5. Kita ada pawn C makan D5 dan seterusnya bishop keluar ke F4. Knight F6 dimainkan oleh hitam. Pawn ke E3. Knight C6. Bishop D3. Bishop G4 menyerang Queen dan kita ada F3 menyerang Bishop. Jadi Bishop lari balik berundur ke D7. Seterusnya naik ke C3, E6, pawn ke G4. Kita dapat tengok kat sini bila lawan kita main macam ni bermaksud mungkin dia dah tak nak castling dan cuba untuk membuat serangan terutamanya ke arah king side kat sini. Okey. Seterusnya hitam mainkan Bishop ke E7. Kita ada Knight G pergi ke E2 dan seterusnya hitam membuat castling 0-0. Dan putih menggerakkan kingnya, king pergi ke F2. Kita ada naik ke E8 dan pawn H4. Tengok nampak menakutkan pawn-pawn putih dan sudah semestinya kat sini kita dapat tengok putih sedikit mempunyai kelebihan sebab apa? Sebab buah dia lebih bebas, lebih aktif dan dia punya kawasan pun lebih luas sikit berbanding dengan hitam. Okey, seterusnya hitam gerakkan naik pergi ke D6. Kita ada A3 dan kat sini mungkin ada yang tertanya-tanya, boleh ke tak nak makan pawn dekat H4 ni? Okey, jawapan dia adalah tidak boleh. Sebab apa? Sebab kita tengok kat sini. Kalau Bishop makan pawn H4, buat check. Ini sebenarnya apa yang putih mahukan. Okey, sebab apa? Sebab ini adalah pawn sacrifice. Kat sini, putih akan mainkan knight pergi ke G3 dan kita dapat tengok ancaman Bishop untuk makan knight ni ada. Jadi knight kena lari contohnya ke C4. Kat sini, putih boleh membuat gerakan bagus dengan Bishop makan sahaja pawn di H7 membuat sacrifice Bishop. Selepas King makan Bishop H7 tu, gerakan pawn ke G5 akan dimainkan dan kita dapat tengok Bishop dah tak dapat balik dan lepas itu Rook akan makan Bishop dan kita dapat tengoklah ada apa orang kata serangan yang menakutkan ke atas King hitam. Jadi kat situ selepas A3 sebab itulah hitam tak makan, dia mainkan pawn ke F5. Baik. Kat sini, putih gerakkan pawn ke G5. Kita ada Rook pergi ke C8, ambil 5 macam biasa. Seterusnya, Queen ke C2. Meletakkan dia punya Queen menuju ke diagonal sebelah sini. Kita ada naik ke A5. Dengan idea untuk masuk di C4 nanti. Tapi B3 dimainkan menghalang idea tersebut. Seterusnya, Bishop E8 oleh Roman. Queen B2. B5. Rook A ke C1. A6, Bishop G3 dan kat sini satu gerakan cantik Knight pergi ke E4 membuat check. Okey, kenapa bagi free Knight? Kat sini kalau pawn F makan Knight E4 itu bukan free sebab selepas pawn F makan E4 kita dapat tengok ada open check kat situ dan selepas itu pawn akan makan Bishop di D3 dapat balik dan sudah semestinya dapat tu dengan mempunyai satu serangan ke atas King putih pula kat sini. Jadi sebab itulah selepas Knight pergi ke E4 kat sini GM Vakidov terus makan knight itu menggunakan Bishop. Bishop makan knight E4, kita ada pawn F makan Bishop E4 dan seterusnya knight pergi ke F4. Seterusnya Bishop ke D7, pawn F makan pawn E4, pawn D makan pawn E4 dan kita dapat tengok kat sini knight GM Vakidov tak terus makan. Sebab apa? Sebab kalau knight makan pawn E4, Bishop akan pergi ke C6 membuat pin sebenarnya ke arah Rook di H1 kat situ. Jadi kat sini putih terpaksa gerakkan King pergi ke F3 sebab nak kawal knight dekat E4 tu. Tapi kat sini hitam boleh tambahkan serangan dengan Queen pergi ke D5 dan kita dapat tengok ada idea ancaman nak makan knight di E4. Of course sudah semestinya putih boleh kawal. Sebagai contoh Queen boleh pergi B1 untuk kawal knight tu. Tapi sebenarnya hitam bukan nak dekat E4 je, dia nak juga dekat B3. Jadi kat sini knight boleh makan pawn B3 dan kita dapat tengoklah ada serangan-serangan berbahaya. Sebagai contoh, knight boleh masuk pergi ke D2 kalau hitam nak kat sini. Sebab itulah jangan tamak kat sini. Putih tak makan lagi pawn di E4 tu, dia gerakkan King pergi ke G2. Okey. Seterusnya, pawn ke E5 dimainkan oleh hitam. Kita ada pawn D makan pawn E5 dan seterusnya Bishop pergi ke G4 dengan idea untuk masuk ke F3 dan seterusnya membuat skewer makan
rook di H1 kat situ. Tapi kat sini GM Bakidah buat satu gerakan cantik dengan naik C pergi ke D5. Dia tak hirau pun ancaman bishop untuk masuk ke F3. Okey, sebab apa gerakan ni cantik? Sebagai contoh, kalau bishop masuk ke F3 buat check, king boleh lari je ke H2 dan selepas bishop makan rook di H1, rook akan makan rook di C8 membuat serangan ke atas queen. Dan kat sini sudah semestinya kalau queen makan rook C8 tu, knight akan makan E7 tu buat check dan sebenarnya membuat fork ke arah queen juga. Kalau king lari contohnya ke H8, memang knight akan makan queen. Ini adalah kemenangan untuk putih. Sebab itu, selepas knight C pergi ke D5, bishop ke F3 tidak dimainkan oleh Roman. Dia mainkan queen ke D7 terlebih dahulu. Jadi kat sini, putih melarikan king dia pergi ke H2. Kita ada bishop ke F3 serang rook. Tapi kat sini, putih tak larikan rook dia. Dia pergi pawn ke E6 serang queen terlebih dahulu. Queen lari ke B7 dan kita ada rook makan rook C8, rook makan rook C8 dan seterusnya rook pergi ke C1. Rook makan rook C1, queen makan rook C1 dan kita ada bishop pergi ke D6. Queen D2 dimainkan dan kat sini pawn di B3 ni tak free. Sebab apa? Sebab kalau knight makan pawn B3 menyerang queen, kat sini satu gerakan bagus boleh dibuat lagi oleh putih iaitu knight pergi ke F6 check. Buka laluan untuk serang bishop dan sudah semestinya kat sini kalau pawn G makan knight F6 tu, queen akan makan je bishop dekat D6 dan kita dapat tengok pawn E ni sangat bahaya, queen sangat aktif dan king hitam pun berada dalam ketakutan, menggigil sikit kat situ. Okey. Right, jadi sekali lagi jangan tamak. Tapi kat sini hitam gerakkan knight pergi ke C6 dan semestinya sebenarnya putih masih boleh buat. Dan dia buat knight pergi ke F6 buat check. Pawn G terpaksa makan knight F6 dan kita ada queen makan bishop di D6. Seterusnya, pawn F makan pawn G5 dan kat sini sepatutnya lah satu gerakan yang patut putih buat ialah untuk pawn H makan pawn G5 dan putih akan menang kat sini. Tetapi ini adalah game rapid dan GM Bakidah telah membuat satu kesalahan dengan menggerakkan knight dia pergi ke D5. Dia cuba untuk mengaktifkan buah-buah dia kat sini. Tapi kat sini Roman telah berjaya menjumpai satu gerakan yang bagus dengan queen pergi ke G7. Kenapa bagus? Sebab idea dia adalah nak pergi ke B2 buat check dan seterusnya masuk ke G2 membuat checkmate. Itu idea dia. Dan kat sini ini adalah idea yang bahaya. Jadi GM Bakidah menggerakkan bishop dia pergi ke F2, tak bagi check berlaku. Kita ada pawn G makan pawn H4, sekali lagi membuka ruang untuk buat checkmate dekat G2. Jadi kat sini knight F4 terpaksa dimainkan mengawal petak G2 kat situ. Tapi sini Roman mainkan queen pergi ke B2 nak makan bishop di F2. Kat sini knight H3 dimainkan kawal bishop tu. Kita ada queen ke G3. Balik ke tempat asal nak checkmate balik dan kat sini kedua pemain membuat beberapa gerakan yang sama dengan knight ke F4, queen B2, knight H3, queen G7 balik, knight F4 balik dan kat sini kalau Roman gerakkan sekali lagi queen ke B2, ini akan menjadi draw. Perpetual move. Jadi kat sini Roman tak nak sebab dia tahu dia sedang memenangi game ni. Jadi dia perlu mencari satu gerakan yang lain yang terbaik. Apakah gerakan terbaik itu? Korang boleh post kat sini dan cari apakah gerakan tersebut. Silakan. Baik, untuk pengetahuan korang hari tu ada satu orang subscriber kita yang bagi cadangan untuk beli mic baru supaya lebih jelas, lebih cantik dan kat sini tengok saya dah beli ni. Nampak? Nampak ni bukan satu je saya beli. Dua saya bantai Okey, jadi kalau siapa-siapa nak yang satu lagi ni boleh datang rumah saya bagi free. Okey. Jadi macam itulah nak bagi tahu kat sini kalau siapa-siapa di luar sana tu ada cadangan macam mana untuk kita kembangkan, cantikkan lagi kita punya channel ni, boleh bagi di ruangan komen dekat bawah Saya amat-amat hargai dan saya ucapkan terima kasih kepada semua yang nak tengok channel ini pergi lebih maju. Terima kasih kepada semua yang support dan macam biasa tolong like, share dan juga subscribe pada channel ni kalau korang rasa sangat bermanfaat. Okey, kita sambung kat sini. Apakah gerakan terbaik yang perlu dicari oleh Roman? Kat sini jawapan dia ialah queen pergi ke A1. Kenapa bagus? Sebab queen nak pergi masuk ke H1 membuat checkmate kat sini. Okey, jadi kat sini putih mainkan knight pergi ke G2, tutup tak bagi bishop tu kawal petak H1. Tapi kat sini queen F1 dimainkan menyerang bishop di F2. Kita ada knight makan sahaja pawn di H4 dan seterusnya queen F2 check. Kita ada checkmate 5 langkah kat sini. King lari ke H3, queen F1 check, king lari ke H2. Queen H1 check, king lari ke G3,
Queen G1 check, King terpaksa lari ke H3 dan seterusnya. Bishop G4 gerakan penamat. Ini kehebatan budak 8 tahun darjah 2.